Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hadirin muslimin muslimat saya kasihi, saya hormati. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dapat sama-sama di atas limpah dan izin daripada Allah menyambung tadabbur kita sambungan surah As-Sajdah. Jadi kita masuk ayat yang ke-14. Dan insya-Allah kita cuba terjemah dan lihat pada ibrah-ibrah peringatan yang kita boleh ambil daripada ayat ni. Jadi kita baca ayat yang ke-14 lah. 14 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fadzuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza inna nasinakum. Fadzuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza inna nasinakum. وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. Baik, alhamdulillah. Di hari ini ayat ni yang kita baca ni masih lagi berkaitan dengan kesudahan lah. Kesudahan bagi orang-orang yang berdosa, mujrim. Yang mana ketika mereka mati, mereka ingkar ketika hidup dunia, melalaikan daripada peringatan Allah. Lalu ketika akhirnya kesudahan mereka, mereka akan merasai azab. Cumanya ayat ini nak menceritakan apa sebab punca mereka mendapat azab yang kekal. Ini penting. Apakah punca manusia mendapat azab yang kekal? Dalam ayat ni azabul khuldi. Sampai ni panjang kan sebenarnya ni. Panjang. Okey. Kita tengok ayat dulu.
Oh. Fazuku bima nasitum yaumikum hadza inna fazuku azabal. Baik, jadi ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala memang cerita tentang kesudahan akhirnya bagi orang yang mujrimun, yang berdosa ni akan berada dalam azab Allah yang kekal, yang lama. Maksudnya khul ni juga maksudnya sangat-sangat tak tahu bila sampai bila. Kekal, seolah-olah selama-lamanya. Ada yang pandangan macam tu, ada yang maksud dia memang kekal sampai bila-bila. Jadi sekarang ni adakah ayat ni nak cerita pasal azab? Ayat ni tak sebut pun azab macam mana. Cuma ayat ni nak beritahu kita apa sebab dia azab. Itu yang paling patut kita ambil pelajaran. Bagaimanakah seorang itu akhirnya terjerumus ke dalam azab Allah. Jadi fa apa? Maka. Dalam bahasa Arab, kalau tengok Arab dia nama dia fasihah. Fa ni fasihah. Faul fasihah. Fasihah ni maksudnya nak jelaskan apakah akhirnya, ending. Setelah cerita mereka lihat sebelum ni ayat yang ke-12, 13, maka kesudahannya apa? Sekarang fazuku. Apa ni? Rasakanlah. Rasakanlah oleh siapa? Kamu semua, iaitu orang-orang yang mujrimun. Rasakanlah oleh kamu. Jadi apa sebab kamu rasa? Bi ni bisababiyah. Jadi kita terjemah apa? Disebabkan. Ma ni kita tak payah terjemah pun tak apa, boleh juga. Disebabkan nasitum. Telah melupakan oleh kamu. Telah melupakan oleh kamu. Apa maksud lupa ni? Jadi lupa ni dia ada dua. Satu lupa dengan sengaja. Satu lupa kerana memang kelemahan kita. Lupa yang mana yang kita doa mudah-mudahan Allah maafkan. Jadi perkataan nisyan kan? Nisyan, lupa kan? Jadi dia ada lupa, apa dia? Kerana sifat dia. Sifat lupa. Kerana sifat lupa, ni kelemahan. Sifat manusia ni. Satu lagi lupa, sengaja lupa. Sengaja biarkan lupa. Okey. Jadi ni maksud dia lupa yang mana? Jadi bila sengaja ni lupa, nama dia apa? Ghaflah. Apa ni? Biarkan lalai. Asal dia biarkan diri lalai lalu terus terlupalah. Lalai. Di dalam doa kita baca doa surah Baqarah, apa dia? Rabbana apa? La tu'akhizna in nasina au jika kami nasina tu maknanya lupa ke terlupa tu? Terlupa. Ataupun tersilap. Jadi sifat orang yang bertakwa ni, beriman ni, dia tahu benda ni dan dia sentiasa akan tak boleh biarkan. Kita memang sentiasa terlupa, tapi kita orang beriman ni dia sentiasa kembali untuk ingat balik. Okey, ni dalam surah 2 ayat 286. Last sekali kan? Surah Baqarah ayat last sekali tu. 2286. Bila dia berdoa macam ni, maknanya dia tahu, dia bimbang tentang sifat lemah dia ni. Jadi dia doa ni, Rabbana la tu'akhizna in nasina
au akhtana. Jadi ni kita boleh baca bila? Antara dalam hadis Nabi dibaca sebelum tidur juga malam. 2 ayat. 2 ayat akhir surah Al-Baqarah. Kan? 2 ayat akhir surah Al-Baqarah. Jadi kita orang beriman dia akan doa ni selalu. Sebenarnya doa ni sendiri mengingatkan apa? Tanda dia orang yang sentiasa ingat. Bila dia acap kali doa ni maknanya menunjukkan dia orang yang sentiasa ingatlah. Dia bimbang benda ni terjadi kat dia. Dia sentiasa takut. Jadi ini sifat orang yang bertakwa. Sebagaimana ni kita dah hafal doa ni kan. Saya nak masukkan. Cuba tengok surah 3. Ayat 135. 135 tu. Tu ciri-ciri orang bertakwa. Sampai ayat 135 tu. Dia daripada 133. Okey. 2 orang Kori kita ni. Yang ni. Ustaz Syed baca. Boleh dah share. Boleh ikut imam kita baca. Dengar boleh ada mic? Boleh ikut dah. Saya dia baca kuat. Ayat 135 dulu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina idza boleh. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. InsyaAllah barakallah. Okay, walladzina idza fa'alu. Ini ciri-ciri orang yang sentiasa ingat Allah. Apa dia? Walladzina idza fa'alu, dan apabila orang-orang yang apabila dia terlanjur melakukan fahisyah. Allah tak kata amilu kat situ, fa'alu. Fa'alu ni dia memang terlanjur buat. Ketika itu dia kalah dengan nafsu dia. Jadi fa'alu fahisyatan, dia terlanjur melakukan perbuatan fahsya, au zalamu anfusahum, atau dia menzalimi diri, mereka menzalimi diri mereka sendiri. Apa mereka buat lepas tu? Zakarullah. Terus segera apa? Kembali ingat kepada Allah dengan bertaubat dan fastaghfaru lidzunubihim, beristighfar, mohon keampunan di atas dosa-dosa yang mereka terlanjur lakukan tadi. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan siapakah yang dapat mengampunkan dosa-dosa melainkan hanyalah Allah.
walam yusirruna ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan tidaklah mereka akan berazam akan mengulangi apa yang mereka telah terlanjur lakukan tadi, sedangkan mereka tahu hal itu adalah sesuatu yang mengaibkan, yang buruk, yang salah. Baik. Jadi orang-orang yang macam ni sifat dia apa? Sentiasa doa. Bila maknanya menunjukkan apa? Memang kita akan lupa, memang kita akan tersilap. Tapi bila silap kita, tanda apa dia? Baiknya kita apa? Kita akan kembali segera. Dia tak ada tangguh-tangguh, tak ada rasa senang hati, tak ada pula rasa tak ada apa-apa, tak ada bersalah langsung. Baik. Ini sifat manusia yang lemah, lupa. Tapi sekarang ni, yang ni Allah kata Allah cela. Lupa tapi tercela. Macam mana kita nak harmonikan tu? Tadi kata ya ni kan. Jadi kalau ikutkan secara pukal, habis semua masuk neraka. Betul tak? Tapi rahmat Allah kata apa? Yang ini tak. Orang yang dia lupa, ya. Kita memang akan lupa, tapi dia sentiasa apa? Usaha untuk buang hal tersebut kan? Baiki hal tersebut, maka orang ni akan selamat. Jadi siapakah golongan yang ini? Lupa juga, tapi kekal dalam neraka. Ini ancaman yang menakutkan kita lah. Sebab apa? Memang sifat tu ada dengan kita. Jadi kita terdedah kepada yang mana? Kepada ancaman ni. Sebab Allah terang-terang nasi itu. Disebabkan apa mereka ni rasa azab? Sebab mereka lupa. Cuba bayangkan. Jadi kita patut rasa takut ni. Sebab itu memang sifat kita. Kan? Baik. Jadi lupa yang kedua, lupa sengah. Yang ni yang sengaja lupa. Sengaja lupa. Jadi ini banyak disebut dalam ayat-ayat lain. Cuba tengok. Pertama, antaranya ni, lalai. Lupa di sini maksudnya sebab itulah terjemah dia kata disebabkan kelalaian kamu. Nasi itu ayu apa? Ghafiltum. Maksud dia kalau dalam tafsir, maksud dia kamu lalai. Lupa kat sini maksud dia apa? Lalai. Dalam surah 21 contohnya, ayat 1 hingga 2. Lalai. 1 hingga 2. 21. Ayat 1 hingga 2. Ayat awal je. (21) ayat 1 hingga 2. Siapa pula baca? Hasim pula. Satu dua boleh. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. Ya.
iqtaraba linnas. Jadi ayat ni cerita tentang siapa? Manusia. Telah semakin dekat kepada manusia. Semakin lama semakin dekat kepada manusia. Apa dia? Hisabuhum, iaitu waktu untuk mereka dihisab. Namun wahum fi ghaflatin mu'ridun, mereka terus biarkan diri mereka dalam keadaan apa? Lalai, mu'ridun, berpaling daripada peringatan, tak ambil hirau, main-main. Lima ya'tihim min dzikri mir rabbihim, tidaklah datang kepada mereka peringatan yang pelbagai. Min dzikri ni maknanya macam-macam. Apa saja peringatan daripada Tuhan mereka yang muhdatsin. Jadi dalam ayat ni kalau dia asbab nuzul dia apa dia? Wahyu turun kat Mekah tu selama 13 tahun. Daripada hari pertama turun wahyu dan turun seterusnya. Setiap kali turun apa dia? Semua mereka dengar, istima'u, mereka tak pekak, tapi wahum yal'abun, tapi mereka tak ambil apa? Yal'abun maknanya apa? Main-main. Tak ambil serius. Peringatan daripada Quran ni datang, tapi mereka main-main. Tidak ada satu pun yang mereka ambil peduli akannya, tentang dia. Jadi ini maksud pertama melupakan ni sebagaimana golongan yang disebut dalam ayat ni. Yal'abuna, mereka bermain-main terhadap zikri min rabbihim, peringatan daripada Tuhan mereka. Cuba tengok lagi punca main-main ni apa? Punca mereka lalai ni surah 30 ayat 7. Surah 30 ayat yang ke-7. Muka surat 405. Ayat awal. Ayat yang ke-7. 7 kan? Okey. Cik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وهم عن الآخرة هم غافلون. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Mereka apa tu? Mereka mengetahui lagi yang zahir daripada ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Maksud dia ya'lamuna ni fi'il mudhari' kan? Jadi ini makna dia apa? Istimrar ni. Istimrar maknanya? Istimrar maknanya berterusan. Istiqamah dia. Terus buat je. Apa dia? Terus ambil tahu tentang apa? Yang alamu ni apa? Yang alamu dia perkataan alima yang alamu
Ilman kan? Ilman. Jadi orang yang tahu ni disebut alimun. Alimun. Di dalam hadis Nabi kata apa? Allah benci sangat. Allah murka kepada orang yang apa? Alimun bid dunya. Alimun pandai, bijak tentang dunia. Jahilun bil akhirah. Tapi jahil tentang akhirat. Kenapa? Sebab mereka memang ambil masa banyak untuk apa dia? Dunia. Memang ini je dia tahu. Berapa lama dia ambil masa? Ilmu dunia maksud dia. Ilmu dunia apa? Banyak ilmu dunia luas. Nak ambil satu contoh, apa? Ilmu apa? Ini haramkan belajar dunia ke apa maksud ayat ni? Ayat ni tak haramkan, ni bukan maksud pengharaman. Tak boleh langsung belajar dunia, akhirat je, kan? Ayat ni nak suruh kita ingat apa dia? Dunia ni alat. Yang ni alat. Matlamat ilmu yang datang daripada ayat Al-Quran tu. Jadi kita habiskan masa ilmu apa? Tanda serius. Ini maknanya mereka berterusan apa? Mereka ambil serius ni tentang ilmu ni. Ya. Jadi contoh ilmu apa kita nak kata? Ada tak ilmu contoh? Boleh? Perubatan. Perubatan dah tinggi dah. Kalau contoh ilmu yang ringkas je, dia kecil, kita belajar. Muzik. Muzik. Itu kalau orang cenderung kat muzik kan. Okey lah. Siapa? Kita belajar apa? Okey, matematik. Matematik kan. Fizik kan. Okey kan, matematik lah. Okey, matematik ni bila belajar? Mula belajar matematik? Tadika kan belajar. Okey, maknanya tadika umur berapa tahun? 6 tahun. 6 tahun belajar matematik. Okey. Lepas tu habis sampai belajar berapa? Belajar sampailah 7 tahun sampai 7 12 tahun. Belajar 6 kan? Lepas tu dia berhenti tak? Masuk menengah? Belajar lagi kan? 8 tahun sampai apa? 13 sampai 13 tahun, menengah 17. Lepas tu dia keluar lagi? Ada lagi tak? Okey, habis kan? Ya, bagus tak belajar ni? Baguslah. Kita boleh capai matlamat untuk dunia kita. Hisap dunia kita kan? Okey, sekarang ni satu lagi ilmu. Ni apa dia? Yang tadi Allah kata ni, ghaflah ni apa? Zikrim mir rabbihim apa? Peringatan daripada Allah. Apa dia peringatan daripada Allah? Al-Quran. Okay, sekarang ni kita kata Al-Quran pula. 6 tahun belajar Quran tak? Belajar, start. Kemudian sampai mana? Umur 7 tahun? Belajar lagi? Mengaji lagi tak? Alhamdulillah. Lepas tu? Sampai 12 tahun mengaji lagi tak? Mengaji. Masa belajar 6 tahun ni, kan? 6 tahun ni, matematik 6 tahun, matematik 6 tahun punya lah kan? Masa dah masuk 7 tahun, matematik 6 tahun punya taraf ke 12 tahun punya? 12. Masa masuk menengah, matematik dia 12 tahun punya ke menengah punya? Masa dah masuk U, matematik dia U punya ke menengah punya? Okey, Quran pula masa masuk tadika dulu, Quran matematik Quran dia Quran apa? Baca je kan, Iqra lah. Okey, lepas tu masuk sekolah Muqaddam, dah boleh dah. Kan? Lepas tu masuk menengah Quran apa dia? Baca apa? Betulkan apa? Tajwid lagi. Lepas tu masuk lagi. Kalau macam tu baguslah kan? Tafsir dan sebagainya. Itu lagi jadi cuma kita nak kata pencapaian manusia dengan Quran macam mana? Ada tak belajar? Betul ke yang kita kata tu? Cuba jujur sikit. Berapa ramai yang belajar tu? Ke sampai tua dia punya tu tak upgrade, sama je. Tapi tadi matematik tak boleh kan? Tapi bila Quran tak apa, baca je. Tak payah faham pun tak ada masalah. Sampailah mati pun tak apa. Terus je. Betul macam tu? Kita buat dengan peringatan Allah macam tu ke? Ni kena upgrade kan? Itulah beza dia. Matematik tadi tu, dia elektif ke ataupun apa? Teras. Kalau lah contoh matematik apa ada? Sains.
Sains, math kan? Matematik lagi, matematik apa? Tambahan lagi. Semua wajib tak? Ya ke? Tak wajib semua. Kan? Cukuplah tahu tolak, campur, darab, bahagi. Boleh mengira cukuplah. Pandai pakai kalkulator, selesailah. Kan? Sebenarnya lah. Quran ni faham dia wajib ke tak wajib? Wajib tak? Usaha. Bukan seluruhnya, tapi kita dah tahu dah selok-belok ayat tu lah. Itu dia wajib. Jadi inilah maksud dia apa? Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wahum, ayat tu wahum anil akhirati hum. Sedangkan mereka tentang akhirat mereka lah lalai. Apa yang saya cakap ni sebenarnya dah ada satu ayat. Cuba buka ni kesimpulannya ayat yang kita cerita ni. Cuba tengok penyesalan ni orang ni yang mereka sengaja buat, akhirnya mereka lalai daripada Quran ni. Mereka yang biarkan. Dalam surah 7 kita baca daripada ayat 50 tu sampai ayat 53. Inilah jawapan dia semua. Simpulan jawapan dia dalam surah ini. Tujuh ayat 50 dulu. Surah Al-A'raf. Ayat 50. Surah Al-A'raf ayat 50. Wa nada. Panjang sikit lah. Panjang sikit lah. Sampai ayat 53. Boleh baca satu-satu lah. Baca 50 dulu. Lepas tu kita terjemah. Okey. Boleh tengok lah sama-sama. Semua ada terjemahan lah. Okey. Kita tengok. Kita rasai bacaan ni. Zuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. Jadi ini keadaan dia ketika mereka dah rasa azab. Fazuku ni, mereka merasai azab. Lalu ada dialog dengan ahli syurga. Wa nada ashabun nar, lalu ahli-ahli neraka ni dia pun panggil siapa? Ahli syurga. Tolonglah bagi an afidu alaina minal ma', tolong bagi sikit air. Panas sangat ni kan, bagi kami air. Au mimma razaqakumullah, atau apa saja rezeki yang kamu dapat dalam syurga tu, bagi sikit je. Qalu, apa mereka kata? Innallaha harramahuma 'alal kafirin. Allah mengharamkan nikmat itu kedua-duanya ke atas orang-orang kafir, iaitu air dan juga apa-apa rezeki dalam. Sambung ayat 51. Siapakah orang-orang ingkar kafir ni yang disebut ni? Jadi ciri-ciri dia ayat 51. Okey. Boleh? Pilih. الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا
الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. Siapakah orang-orang yang diharamkan tadi kan? Ingkar tadi, iaitu orang-orang yang mereka menjadikan agama mereka itu lahwan, apa dia? Hiburan, wala'iban dan mainan, dia tak serius. Dan dunia telah memperdayakan mereka, maka pada hari ini kami melupakan mereka sebagaimana dahulunya mereka melupakan pertemuan pada hari mereka ini, hari yang sekarang ni mereka berada ni dalam azab Allah ni. Wa ma kanu bi ayatina yajhadun, dan sebabkan apa dia? Mereka terhadap ayat-ayat kami mereka ingkar. Okey, jadi pertemuan dengan Allah ni Allah jelaskan dalam ayat ni. Dahulu mereka lupakan apa? Akhirat, pertemuan dengan Allah. Mereka terpedaya dengan dunia. Dengan dunia dia serius. Dengan akhirat dia main je. Dalam ayat seterusnya 52 pula. Jadi Allah jelaskan, sedangkan Allah dah datangkan peringatan dengan kitab ni, dengan Al-Quran ni. Cuba tengok ayat 52. Sambung Syekh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ji'nahum bikitabin fassalnahu 'ala 'ilmin hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Wa laqad ji'nahum bikitabin walaqad ji'nahum. Tengok Allah jelaskan apakah maksud melupakan hari akhirat. Apa maksud lupakan akhirat? Ayat 52 ni. Kat mana cerita akhirat tu? Jawapan dia ayat ni. Dan demi sesungguhnya kami telah datangkan kepada mereka, apa dia? Apa kitab apa ni? Fassalnahu ala ilmin. Kami bahkan apa dia? Kami telah jelaskannya apa? Satu persatu, segala-galanya tentang hari ini. Hudan wa rahmah, sebagai petunjuk dan rahmat bagi siapa? Kaum yang beriman. Jadi pokok pangkalnya melupakan hari ini, maksud dia apa? Antaranya Al-Quran tu, sebagaimana dalam ayat ni. Iaitu kitab yang menjelaskan tentang hari ini. Jadi disebabkan perkara inilah mereka diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, seterusnya dalam surah 25. Okey, 25. Cukuplah ayat sampai 52 tadi lah. Ayat 52. 25, 52 ya.
50. 25 ayat 50. 25 ayat 50. Jumpa? Okey. Sila. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. Di walaqad, demi sesungguhnya apa? Sarrafna apa maksud? Kami telah berulang-ulang kali peringatan demi peringatan. Allah ubah. Saraf ni kalau macam kita belajar ilmu saraf apa dia? Nama saraf. Saraf tu apa fungsi dia? Memalingkan satu benda yang sama dari sudut yang berbeza-beza. Dia ada tasrif dia istilahi dengan secara lugawi. Fungsi saraf ni untuk apa? Okeylah. Kita nak satu benda yang sama. Contohnya cikgu ni nak fahamkan dia tentang contohnya tentang apa? Bab pembelajaran. Tapi cara ni murid dia tak boleh faham. Cikgu dia buat cara yang lain, reverse psikologi pula ke, macam-macam cara sampai yang penting murid dia faham bab tu. Dalam Quran macam tu juga. Quran ni sebenarnya dia cerita benda yang sama, tentang akhirat je. Tentang Allah, tentang Rasul, tentang akhirat. Tapi macam-macam cerita Allah bawa. Jadi itulah maksud dia apa? Walaqad sarrafna, demi sungguh yang kami telah buat macam-macam peringatan, pelbagai. Dalam apa? Dalam Quran ni, bainahum sama mereka, apa tujuan? Liyadzakkaru, supaya mereka dapat. Kenapa Allah nak kata macam tu? Liyadzakkaru. Sebab kita ni apa? Bila lupa lawan dia, nisyan lawan dia, zikron. Zikron. Kita perlukan peringatan. Maka Allah turunkan Quran. Untuk tutup kelemahan kita ni, Allah turunkan Quran. Tapi kita buat apa? Kita dah memang sifat ni dah. Lepas tu pula kita sengaja pula. Apa jadi? Dah lah memang pelupa. Quran ni datang untuk bagi dia tak lupa. Tiba-tiba dia memang sengaja tak nak belajar. Agak macam mana? Macam itulah keadaan dia. Hanyut tak? Hanyut. Akhirnya apa? Jadi Allah kata apa? Dalam ayat ni, fa'aba aktsarun nas, ramai manusia tak mahu untuk ambil peringatan dalam dia. Melainkan apa? Semuanya kufur, tolak, ingkar dengan dia. Contoh lain lagi, cuba tengok pula surah 17. Ayat Al-Isra. Hmm. 41. Ayat 41. Ha. 17 ayat 41. Cuba. Auzubillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا nufura.
Sama juga. Demi sesungguhnya kami telah mengulang-ulang pelbagai peringatan dalam Quran ni supaya apa? Mereka yazakkaru, ambil peringatan. Macam mana cara nak ambil peringatan Quran? Macam mana cara nak dapatkan peringatan Quran? Boleh tak dapat peringatan tanpa faham? Boleh tak? Tanpa nak tahu apa yang disebut tu. Boleh tak dapat peringatan? Siapa kata boleh? Matematik boleh tak dapat faham? Dapat pandai matematik tanpa faham matematik tu. Kan? Sekarang ni peringatan Allah ni macam mana cara nak dapat peringatan? Liyadzakkaru. Apa jawapan dia? Tadabbur surah 38 ayat 29. Surah 38 ayat 29. Cuba tengok. Surah 38 ayat 29. Tadabbur. Ha, 455. Okey, sila. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. Ini sebuah kitab yang kami turunkannya kepada engkau, wahai Muhammad, mubarakun, penuh dengan keberkatan, kebaikan. Tentang apa sebenarnya? Tentang bagaimana manusia ni akan dapat selamatkan diri dia bila ketika bertemu dengan Allah. Apa kena buat? Liyadabbaru ayati, supaya mereka apa? Mentadabbur ayat-ayatnya, kemudian liyatadzakkara, tadakkur, supaya mendapat peringatan oleh siapa? Ulul. Itulah jalan kita nak perkukuhkan tentang apa? Akhirat kita ni, agar tak lupa ni. Jadi sekarang ni Allah kata apa dalam ayat ni? Ketika di dunia dulu mereka lalai, mereka biarkan diri mereka dengan sengaja membiarkan lalai terhadap apa dia? Panduan yang Allah turunkan. Dengan sengaja. Kita dah memang ada sifat lupa. Allah tahu kelemahan kita, Allah Maha Pemurah, Maha Penyayang. Allah bagi apa? Allah bagi tak peringatan? Bagi. Banyak tak? Macam-macam tak? Walaqad sarrafna. Dalam Quran macam-macam. Ada 6,236 ayat. Satu pun tak nak ambil. Ada je alasan pula contohnya. Jadi ini satu benda yang merugikan manusia itu sendiri. Jadi oleh kerana itulah Allah turunkan peringatan ni punya banyaknya supaya manusia terelak daripada lalai dengan dunia ni. Namun ramainya yang buat apa? Memang sengaja buat tak tahu je. Datang setiap kali peringatan semuanya yal'abun, main-main, tak ambil serius. Tapi tadi ya'lamuna zahiran minal hayati dunya, dia bab dunia dia serius. Kan? Serius. Itu betapa ramai orang yang dia kejar yang ni dan ditakut-takutkan yang ni. Sedangkan ni kalau lah apa? Gagal pun dia sampai melarat tak? Kalau matematik tadi ni dia fail kan? Dia tak reti. Agak-agak hidup dia susah tara mana? Susah tara mana kita? Susah sikit lah. Senang kena tipu lah. Kan? Paling kuat pun dia kena tipu, scam kat dunia ni kan? Yalah. Tapi dia orang yang baik lah kan? Dia dapat tak peluang lepas ni bagi kat akhirat? Dapat. Kan? Tapi kalau orang tu pandai matematik, hebat, kira-kira semua pandai. Tapi bila dia tak ada dengan Quran, dia tak nampak akhirat. Dia buat semua ni untuk apa? Dapat
Dunia ni akhirnya lepas ni dia bahagia tak lepas tu? Tak, memang dia dapat semua bagus, hebat. Tapi apa? Jadi yang mana patut kita lagi bimbang? Tak faham Quran ke ataupun tak pandai kira-kira? Ha? 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 Tak pandai bahasa Inggeris nanti tak dapat nak cari peluang pekerjaan kan? Tak pandai bahasa Inggeris. Gagallah sikit, susahlah sikit. Kan? Dengan yang ni. Tak faham Quran macam mana? Jadi benda-benda macam ni. Kalau dia belajar Inggeris untuk apa? Dakwah dengan bahasa Inggeris. Itu lain cerita lah. Itu cerita lain lah. Ini ceritanya apa dia? Dia hanya sibuk dengan dia bimbang ni. Tapi bila tentang akhirat ni apa? Dia biar dan tak rasa bimbang, tak rasa pun teruk. Salah. Jadi ini satu benda yang kita kena ini termasuk golongan apa? Liqa ayyaumikum nasitum liqa ayyaumikum hadza, yang melupakan. Itu maksud ni melupakan apa dia? Ni, Al-Quran. Jadi Allah kata akibat daripada dilupakan Allah apa berlaku? Inna nasinakum. Sekarang ni kami melupakan kamu. Di akhirat nanti kita akan bukan kita lah. Orang-orang yang berdosa ni, yang abaikan peringatan Allah dulu, itu maksud dia. Dia abaikan peringatan Allah, maka bermakna apa? Dia lupakan Allah. Maka ketika di akhirat apa dia? Kami lupakan kamu. Nanti kita sambung kami lupakan kamu pula. Faham tak? Kita nak fahamkan ni. Faham apa dia? Pertemuan ni kat Allah ni macam mana kita nak tahu? Dengan jelas, mana tempat dia? Al-Quran lah dalam dia. Al-Quran di dalam dia. Itu yang menjelaskan. Iaitu sebab itulah banyak ayat-ayat ni Allah cela terhadap ni semua yang kita baca ni. Iaitu apa dia? Kitab yang Allah jelaskan kamu tak hargai dia. Kamu main-main tak ambil serius dengan dia. Itulah punca kepada orang ini akhirnya lalai. Jadi maksud nasi ni kat sini apa dia? Lupa macam mana? Kita ni memang lupa. Adakah senang je kita kena azab? Allah zalim ke tak? Tak, maksud dia apa? Lalai. Sengaja biar lupa. Dah lah memang pelupa. Biar pula lupa. Itu maksud dia. Jadi kita yang lemah ni, jadi kita kena ingat apa ni? Musabah diri kita. Ya Allah, aku ni yang sering lupa. Banyak benda lupa. Yang penting kita tak lupa apa? Satu benda je. Apa dia? Allah suruh apa? Fazkuruni azkurkum. Ingat aku, ingat Allah. Tak apalah yang lain tu lupa, tak apalah. Jangan lupakan apa dia? Tujuan hidup kita kepada Allah ni. Macam mana cara nak ingat Allah yang paling ampuh sekali? Al-Quran. Sentiasa dengan Quran. Banyakkan baca Quran. Jangan banyak baca WhatsApp, Facebook. Berapa jam baca? Cuba kira balik. Kan? Itulah orang yang melupakan, biarkan. InsyaAllah nanti kita sambung bagaimana Allah melupakan mereka pula. Okey. Qul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jama'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'ani ahlika wa khasatik. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa dhahaba humumina wa humumina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.